berbesar hati dapat menjadi MC anda sekali lagi untuk versi bahasa Melayu. Okay, saya berharap anda semua okey, kekal sihat bersama-sama dengan produk Unicity. Sambil kita berehat, jamu selera, atau ada yang sedang buat senaman ringan dekat rumah tu, sambil-sambil tu kita bersama-sama mendengar dan menimba ilmu berkenaan produk baru yang telah dilancarkan di pasaran Singapura, iaitu Inzigen B+. Apa tu Inzigen B+? Apakah kelebihan dan kebaikan produk ini? Saya pun tak tahu, kita pun nak belajar sama-sama. Okey, jom kita mendengar dan ambil nota bersama-sama pakar produk kita, iaitu Miss Claudia. Silakan Claudia. Okey, terima kasih kepada Syah. Okey, untuk introduksi tadi, jadi bagi saya sedikit masa nak bersedia untuk share slide saya hari ini. Okey. Okey, hai, selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya sangat bangga kerana dapat peluang untuk mengadakan sesi pelancaran Inzigen B+. Jadi kami semua di Unicity sangat teruja kerana ini merupakan produk terbaru Unicity. Dan kita pun tak sabarlah nak semua orang try menikmati produk ini. Jadi Inzigen ni apa maksud dia? Jadi Inzigen ni dia lebih kurang macam perkataan enzyme. Jadi saya masih ingat pertama kali saya mendengar perkataan enzyme ini adalah masa saya bersekolah lagi. Masa tu saya bersekolah rendah. Jadi masa tu selalulah makan malam, ibu bapa saya akan berkongsi, dia akan share dengan kawan atau saudara-saudari tentang kehebatan enzyme. Masa tu enzyme dia bukan dalam bentuk kapsul atau ubat tau. Dia punya bentuk tu dalam bentuk jus buah. Jadi masa tu jus buah nanas dengan buah manggis sangat popular. Jadi masa tu enzyme dia memang dalam bentuk botol kaca. Jadi nampak memang kelas lah. Nampak cantik, tengok pun nak beli. Jadi itu memang kisah 20 tahun lalu. Tapi sekarang enzyme dia masih sangat popular lagi. Sangat terkenal. Tak kiralah saya rasa semua orang pernah jumpa produk enzyme. Tentu ada. Tak kisahlah pergi farmasi ke atau pergi pasar raya. Kalau kita pergi tengok packaging makanan tu, dia akan tulis ataupun ada tulisan organik ataupun mempunyai enzyme. Jadi saya rasa ini semua orang pun tahu, tapi kebanyakan orang tidak faham apa sebenarnya fungsi enzyme untuk kesihatan kita. Kalau kita tanya apa tu vitamin C, kebanyakan orang boleh jawab, confident saja boleh jawab, vitamin C adalah untuk meningkatkan immunity saya supaya saya tak jatuh sakit, dan sebagainya. Tapi enzyme ni kebanyakan orang tidak tahu. Dia akan macam bertanya-tanya. Jadi kalau anda hari ini macam ini juga, datang sini tak begitu faham, apa fungsi sebenar enzyme dan apa kepentingan enzyme untuk badan kita. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Anda pernah tak fikir macam mana hutan kita boleh menjaga diri sendiri? Jadi kepada semua yang pernah berkebun ataupun menjaga tanaman sendiri akan tahu proses tu memang tak senang.
kena letak hati, okay? Tanaman tu you kena sayang, okay? You kena letakkan banyak masa, okay, dan tenaga untuk menjaga tanaman tu. Okay, jadi saya pun nak try. Saya pun ada cuba tanam pokok yang paling senang dijaga, iaitu pokok duit. Duit macam banyak duit lah. Ya, jadi saya pun ada banyak kawan di office, mereka pun nak cuba. Mereka pun sekarang ada tanam pokok ni lah, jadi saya pun nak cuba. Tapi tak sampai 2 bulan pun, saya tak tahu apa terjadi. Pokok tu terus layu. Sampai sekarang saya pun tak tahu apa sebabnya. Jadi kalau kita nak tanam pokok tu pun susah sangat. Boleh bayangkan tak hutan tu? Tak ada orang jaga tau. Tapi ia mempunyai kebolehan, mampu untuk jaga diri sendiri. Jadi proses ni bermula masa apa tu? Daun. Daun atas pokok tu masa dia layu, dia akan jatuh atas tanah. Pada masa tu, bakteria di sekeliling akan ada chemical reaction. Mereka akan menghasilkan enzim. Jadi enzim ni sangat penting sebab enzim ni bertanggungjawab untuk menukarkan daun ini kepada bahaja. Dan bahaja ini akan diserap dari tanah dan akan disambung, akan pergi kepada semua pokok dan bunga yang terdapat di alam sekitar. Jadi hebat tak enzim ni? Walaupun dia bentuk kecil saja, tapi ia adalah nyawa hutan. Menjaminkan hutan kita nampak sihat. Sekarang kita boleh nampak sebuah tasik. Dan tasik ini nampak pun macam tercemar sikit. Atas tasik ini nampak banyak tanaman liar. Jadi nampak pun tak begitu cantik dan warna air tu nampak gelap. Jadi ini memang tasik tu lah. Tapi apa yang menakjubkan adalah proses ni. Dalam tak sampai 2 bulan pun, tasik berubah jadi macam tidak pernah dicemari. Jadi ini memang menakjubkan. Jadi kita sebenarnya ada beberapa para saintis lah sedang membuat penyelidikan. Pada masa tu mereka pun terdapat enzim. Masa tu mereka hanya nak menguji apa kesan enzim kepada alam sekitar. Jadi keputusan yang kita tengok macam ni memang luar jangka saintis. Jadi mereka pun tak jangka, enzim boleh mengubah semua tasik macam tak pernah ada apa-apa. Jadi kalau kita tengok, enzim boleh buat efek sebegini kepada alam sekitar, boleh bayangkan tak efek tu, kesan di dalam badan kita. Tentu dia pun akan mengubah kesihatan kita kepada tahap yang lebih baik. Saya rasa sekarang apa kita makan kena dimasak dulu kan. Kalau kita tak masak makanan tu lepas akan ada sakit perut. Jadi kita memang kena masak makanan kita sebelum dimakan. Dan kebanyakan makanan hari ini pun telah dijalani processing. Jadi proses ni memang telah tambah banyak bahan kimia. Jadi proses ni memang akan menjejaskan kandungan enzim di dalam makanan.
Jadi tak boleh ingat oh kita boleh dapat enzim yang secukupnya dari diet. Okay? Tapi sebenarnya di dalam diet kita memang sudah kurang. Okey. Jadi saya percaya bahawa ramai orang akan menganggap bahawa sistem penghadaman badan kita hanya terdiri daripada perut ataupun usus kecil dan usus besar. Ini saja. Tetapi kalau kita tengok dengan teliti, kita boleh terdapat banyak lagi organ dalam sistem penghadaman kita. Jadi dia bermula daripada mulut sampai habis. Sampai luar badan lah. Jadi berdasarkan gambar ni, ini bukan gambar yang saya lukis atau Photoshop. Ini memang gambar berdasarkan buku rujukan perubatan. Jadi kita boleh nampak sistem penghadaman badan bukan sekadar usus sahaja. Ada banyak lagi organ terdiri dalam sistem penghadaman kita. Okey. Jadi sistem penghadaman kita juga merangkumi organ apa? Organ pankreas. Jadi pankreas ni bukan sahaja apa-apa organ dalam badan kita. Dia ada peranan yang sangat penting sampai tahap fungsi utama metabolik dalam badan kita. Okey. Jadi apa sebabnya pankreas boleh jadi peranan yang sangat penting dalam badan kita? Okey. Jadi salah satu sebab adalah pankreas merupakan satu-satunya organ yang boleh menghasil insulin dalam badan kita. Jadi, kalau badan kita tiada kandungan insulin yang secukupnya, maksudnya badan kita tiada kebolehan untuk mengawal tahap gula dengan sihat. Jadi kalau situasi berpanjangan, ia amat berbahaya untuk kesihatan kita. Di samping itu, pankreas juga membantu badan kita menghasilkan enzim dan juga hormon untuk kesihatan kita. Sekarang kita nak cakap lebih kepada organ hati. Saya rasa ramai orang akan memberi perhatian kepada organ macam jantung ataupun otak ataupun mata. Mereka akan memberikan perhatian. Tapi kalau kita bercerita tentang organ hati, ramai orang pun tak begitu kisah. Sebab kalau ada apa-apa penyakit hati, kita tak boleh nak perasan. Ia memang tak ada simptom. Jadi ini merupakan organ yang senang diabaikan. Jadi hari ini kita akan tengok apa kepentingannya dalam badan kita. Hati kita mampu melakukan lebih daripada 500 fungsi dalam badan. Banyak ke tak? Saya rasa kalau saya sehari nak buat 5 jenis kerja pun rasa macam banyak tak, kan? Tapi badan kita, hati boleh pada masa yang sama buat 500 jenis fungsi. Dia bukan sekali buat fungsi nombor 1, lepas tu buat fungsi nombor 2. Bukan macam tu Dia sekaligus boleh buat 500 fungsi. Di samping itu, ia pun merupakan dia pun mempunyai kelebihan untuk menapis 2040 liter darah setiap hari. Saya pun tak boleh nak bayangkanlah jumlah ni. Saya rasa satu tak manti tu dah banyaklah air. 15 tak tu, memang banyak. Dan hati kita pun menghasilkan asid amino dan enzim. Jadi kita boleh tak nampak, organ di dalam badan kita memang sangat
busy. Okay, selalu bekerja keras untuk bagikan kita nutrisi. Okay, jadi kalau kita boleh bantu, okay, menurunkan beban organ kita, dan organ kita akan lebih sihat dan dia tak mudah letih, okay, lepas buat kerja semua macam ni. Okay, saya rasa okay, makanan yang enak macam ikan bakar lah, okay, ayam bakar lah, steak lah, ataupun okay, pergi McDonald. Saya rasa makanan macam ni memang sedap sangat. Kalau ada orang offerkan ke kita, memang susah nak menolak. Okay, so anda akan fikir, okay, makanan masakan bakar tu healthy kan? Okay, sebab tak guna banyak minyak, okay, tak macam kalau kita bergoreng lah. Tetapi okay, bahagian yang terbakar tu, okay, ia mampu mengubah DNA dalam badan kita. DNA dalam badan kita ni, dia tak boleh nak ubah punya tau. Okay, dia tak senang diubah. Sebab DNA ni, dia memang macam program sel kita. Jadi program ni, dia tak boleh lebih, DNA tak boleh lebih 1 atau kurang 1. Dia kena ngam-ngam. Jadi kalau DNA ni, dia dah berubah, ia akan meningkatkan risiko kanser sebanyak 60%. Ini memang banyak tau. Okay, ini lebih daripada separuh dah. Jadi ini macam kalau ada 2 orang, salah 1 orang akan dapat risiko kanser. Dan kanser, kita kena lebih ambil perhatian adalah kanser dalam bahagian perut, usus dan pankreas. Jadi ini semua adalah organ penghadaman. Okay, dan organ ini semua akan jadi mangsa utama kalau kita makan ini dengan kerap. Lepas ni, saya rasa yogurt semua orang pun suka. Terutamanya yogurt yang ada buah. Kita suka perisa strawberry lah ataupun blueberry, kat dalam buah tu kita suka sangat dia punya taste tu. Tapi kebanyakan orang tidak sedar bahawa yogurt ni jenis gula yang terdapat dalam tu memang bukan gula semula jadi. Dia adalah gula buatan manusia, jadi dah letak banyak bahan kimia. Dan masalah ni adalah badan kita tiada enzim yang boleh mencernahkan gula ni. Jadi gula ni adalah sirap jagung fruktosa tinggi. Jika kita makan dengan kebanyakan, dia akan terus masuk kepada organ hati kita. Jadi ia akan terus merosakkanlah organ hati kita dan ini amat membahayakan. Sekarang saya percaya bahawa semua orang pun sedar tentang keadaan COVID-19 ni. Ini memang sekarang ni serius lah. Hari-hari macam nampak tak pernah situasi macam tak bertambah baik. Itu kes semakin naik. Macam tak pernah turun pun. Because of this, kita kena kerap guna sanitizer. Tak kira lah. Kita kat rumah, kita buat sanitize kita punya tangan ataupun di penjabat ke, kita pun dinasihatkan untuk buat praktis ni sepanjang hari. Kita tak boleh nafikan lah bahawa praktis ni memang sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi kalau kita menggunakan pembersih tangan dengan kerap, bahan kimia yang terdapat dalam tu boleh membahayakan badan kita. Of course, minyak wangi. Saya rasa ini semua orang pun guna. Anda ada guna, saya ada guna hari ini. Saya kena bagi presentation hari ini, jadi saya pun nak rasa confident juga kan. Jadi kita tak boleh mengelakkan
daripada chemical macam ni. Sebab kita perlu menggunakan dalam aktiviti seharian. Kecuali jika anda kuarantin, tapi tiada orang boleh kuarantin selama-lamanya, kan? Ini memang tak praktikal. Jadi kita pun sentiasa akan terdedah daripada bahan kimia macam ni. Jadi semua aspek ini akan membebankan hati kita. Dan organ hati kita hanya satu organ saja. Ada banyak lagi organ yang akan dikesan. Terutamanya paru-paru kita. Jadi sistem penghadaman ini amat penting. Jika fungsi dia telah terjejas, dia bukan sahaja masalah sembelit ke ataupun masalah perut saja. Dia akan memberi kesan kepada semua organ ini. Jika usus kecil kita telah rosak, usus besar kita kena buat kerja usus kecil tau. Sebab usus kecil sudah tak boleh fungsi kan. Jadi usus besar akan lebih banyak beban. Dia kena buat lebih banyak kerja. Dan ini akan efek organ yang lain dengan yang lain. Jadi ini memang akan memberi kesan seluruh badan. Jadi bukan perkara kecil, kita tak boleh pandang remeh sistem penghadaman kita. Jadi saya bukan nak menakutkan semualah. Saya bukan nak share ni untuk bagi semua orang takut, tapi saya rasa kebanyakan orang tidak sedar tentang kepentingan sistem penghadaman kita. Ramai orang akan ingat, oh ini hanya masalah, masalah perut, kembang sahaja. Tapi ini memang reality. Whether you like it or not, suka ke tak suka, ini kita kena accept. Jadi ini pun bukan macam end of the world lah. Hari ini kita ada jawapan. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Tadi kita pun belajar tentang kehebatan enzim dan kemampuan ia untuk meneruskan nyawa dalam alam sekitar. Jadi sekarang ni kita akan tengok kesan enzim dalam badan kita. Jadi enzim boleh mencepatkan proses dalam badan sebanyak 1,000,000 kali ganda. Saya rasa 100 kali ganda sudah banyak lah. Saya pun tak boleh nak bayangkan. Sekarang ni 1,000,000 kali ganda. Ini memang banyak. Dan enzim mampu mengekalkan kehidupan kita semua. Enzim terlibat dalam banyak fungsi dalam badan. Termasuk penghasilan tenaga, memusnahkan toksin, sistem penghadaman, fungsi sel saraf dan menjaminkan bahawa semua organ berfungsi dengan baik. Jadi apa perbezaan ensigen B+ ni? Adakah ensigen ni lebih kurang macam jus buah kat luar? Macam jus nanas ke, jus buah mangga ke, apa ke? Dan itu yang dalam botol kaca tu nampak cantik, air minum tu lah. Tapi ensigen B+ ni dia memang lain. Oleh sebab para saintis di universiti sudah meluangkan banyak masa untuk mencari ramuan istimewa. Bukan ramuan, dia bukan boleh cari apa-apa enzim saja tau. Dia kena menjaminkan enzim tu dia memang nombor 1, kualiti tinggi. Nombor 2, dia berkesan. Dan nombor 3, dia adalah enzim tulen. Jadi proses ni memang ambil banyak masa. Dan kita bukan cari 1 atau 2 enzim saja tau. Dalam ensigen B+ ni, dia mempunyai 16 jenis enzim. Dan semua enzim ini kita memang letak perhatian untuk mencari kesannya. Jadi ini semua enzim ini merupakan ramuan yang sangat istimewa. Saya boleh cakap dengan confident lah.
Ini kalau kita berbanding dengan enzim di pasaran, okay, banyak yang ada kat luar tu, mungkin dia ada 5 atau 6. Okay, most 10. Okay, yang paling banyak lah. Okay, tapi kita ada 16 jenis enzim. Okay, jadi saya boleh cakap dengan confident, ini memang ramuan yang sangat istimewa. Okay, jadi kita akan lihat dengan lebih teliti. Okay, untuk menghadamkan nutrisi karbohidrat sahaja, okay, Unicity ada 4 jenis enzim. Okay, jadi kenapa kita memerlukan banyak sangat enzim untuk mencernahkan karbohidrat? Okay, jadi sebelum kita bercerita dengan teliti, okay, kita akan tengok, okay, belajar bersama-sama, okay, apalah makanan yang berkarbohidrat. Okay. Jadi makanan yang ada sumber karbohidrat yang tinggi adalah makanan yang berasal daripada tepung. Ini tak kisahlah, tepung jagung lah, tepung gandum, okay, semua asalkan tepung memang makanan berkarbohidrat. Okay, ini memang favorite food, okay, saya punya favorite, nasi Pattaya. Sebenarnya walaupun saya orang Cina, saya sangat suka masakan Melayu. Betul, saya rasa dia punya rempah tu memang naik. Okay, actually ini memang saya punya number one lah. Okay, mi Hailam. Yeah, this is my favorite. Okay, yang Pattaya is number 2. Ini nombor 1 saya. Okay, saya sangat suka. Okay, roti. Okay, kalau kita orang Malaysia atau Singapura, okay, no breakfast is complete without nasi lemak. Okay, ataupun roti canai. Okay, ini memang kalau kita tak makan, bukan Malaysian lah. Okay. Okay, jadi kalau badan kita tiada enzim yang secukupnya untuk mencernahkan karbohidrat ni, okay, karbohidrat dalam badan tu tidak boleh dihadam. Okay. Sebab saiz karbohidrat ini dia memang sangat besar. Besar dan panjang. Jadi tak kisahlah, okay, berapa banyak insulin ada dalam badan kita. Jika karbohidrat itu saiz besar, insulin tidak boleh, okay, menjalankan fungsinya. Okay. Jadi kalau situasi lama-kelamaan, dia akan akibatkan gula berbentuk besar akan berkumpul dalam darah. Jadi gula ni dia tak ada tempat nak pergi, dia akan kumpul kat sana. Jadi ini memang situasi yang sangat bahaya. Okay, ini akan mengakibatkan penyakit diabetes. Okay, dan seseorang pun akan rasa akan hilang rasa kesedapan makanan. Ini maksudnya makan apa pun rasa macam tak cukup rasa. Kita kan suka sambal, suka cili padi, suka gula kan. Okay, jadi kalau kita selalu makan macam ni, kita tak boleh nak menikmati perisa semula jadi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi okay, sebab macam ni kita makan pun tak puas, kita nak letak banyak lagi garam, banyak lagi gula. Okay, jadi kalau macam ni, okay, kita akan bertambah berat badan. Jadi ini adalah sebab obesiti. Kalau seseorang ada masalah obesiti, apa-apa masalah pun akan datang. Okay, risiko untuk mendapat kanser lah, Parkinson lah, apa akan bertambah, berapa kali ganda. Okay, jadi ini memang kita kena jaga. Okay, dalam antigen B+ juga mempunyai 5 jenis enzim protein. Bukan saja 1 atau 2, kita ada 5 jenis enzim. Okay, kita pun tahu fungsi protein ni memang untuk kesihatan otot kita, untuk badan kita, rambut pun kena ada protein. Tetapi okay, itu bukan sekadar fungsi enzim protein sahaja. Okay, enzim protein ni sangat penting untuk kesihatan diri kita. Tadi kita pun tak belajar. Okay, diri ni sangat penting. Dia merupakan program sel kita. Jadi kita kena menjaminkan bahawa ia sentiasa berfungsi dengan baik. Okay, jadi ini sangat penting untuk organ yang sangat beraktif.
seperti otak kita. Otak kita adalah organ yang sangat aktif sebab sel saraf selalu bekerja untuk bagi signal. Lepas tu, kesihatan reproduktif juga. Untuk kesihatan organ wanita dan lelaki, ini sangat penting. And of course, kalau ada apa-apa kecederaan di atas kulit atau mana bahagian barang kita, enzim protein dia akan terus buat kerja dia untuk menyembuhkan luka, ataupun meningkatkan kesihatan imuniti kita. Jadi enzim protein ini bukan sekadar nak naik naik otot saja. Dia ada fungsi yang sangat penting untuk badan kita. Seterusnya, saya nak bercerita lebih kepada ramuan ini, bromelain. Jadi ini adalah ramuan yang jus buah nanas. Yang masa itulah ramai orang nak minum sebab nak dapatkan nutrisi ini. Tapi, kita boleh nampak kat sini memang satu buah nanas. Tapi ramuan bromelain ini hanya boleh terdapat dalam batang pokok nanas. Jika anda makan batang tu, okeylah boleh dapat bromelain tu. Tapi kebanyakan orang tak akan makan batang pokok kan. Kita akan makan buah. Buah nanas tu okey sedap. Tapi batang, I tak makan lah. Jadi, satu-satunya cara yang kita boleh mendapatkan nutrisi ni adalah daripada suplemen. Jadi jus buah tu, tak tahulah, saya rasa mungkin tak ada. Tapi dalam Ensigen P+ memang ada bromelain ni. Fungsi bromelain, dia boleh tolong melancarkan saluran darah dalam badan. Ini sangat bermanfaat untuk orang yang ada masalah tekanan darah tinggi ataupun ada risiko stroke. Dia pun mempunyai sifat anti keradangan. Sangat bagus untuk orang yang ada sakit sendi ataupun tulang. Tengok macam tak habis lagi. Ada banyak lagi, Dalam Ensigen P+ ni ada enzim yang boleh membantu menghadamkan nutrien lain seperti lemak. Enzim lipase. Dia boleh menghadamkan lemak dan mengurangkan rasa kelesuan. Pernah tak lepas makan makanan yang berlemak atau makan lebih, yang akan rasa nak tidur, mengantuk, macam tak boleh nak gerak. Jadi ini kalau kita ada enzim yang secukupnya, kita tidak akan rasa macam itu. Dan saya rasa tiada orang nak simpan, atau nak lebih lemak. Semua orang kalau boleh nak membakarkan lemak. Jadi kalau kita ada enzim yang boleh mencernahkan lemak ni, sangat baguslah. Ia pun boleh membantukan kita mencernahkan susu, produk tersusu, dan ia pun mempunyai 6 jenis enzim sayur-sayuran. Jadi enzim ini sangat penting. Kenapa? Untuk mencernahkan sayur-sayuran ini, kita kena letak 6 jenis. Sebenarnya, badan kita tiada enzim. Yes. Tiada enzim yang boleh mencernahkan sayur-sayuran. Jadi sebenarnya kebanyakan orang akan menyerap mungkin 50% atau 40% nutrien dari sayur-sayuran sahaja. Jika kita ada enzim yang secukupnya, kita boleh meningkatkan penyerapan tu kepada kadar maksimum. Mungkin 80% ke atas. Jadi ini sangat penting. Kita ada lagi enzim catalase. Jadi berdasarkan kajian ini, catalase merupakan enzim yang sangat penting untuk perlindungan sel daripada kerosakan oksida. Jadi kita bukan cakaplah vitamin C itu tak penting.
Okay, vitamin C dan colostrum ni memang penting. Okay, dua-dua merupakan tentera dalam badan kita. Jadi tentera tu memang penting. Tapi jika tiada enzim, okay, proses perlindungan ni akan sangat lambat. Okay, akan perlahan. Jadi kalau ada kuman ataupun virus masuk badan kita pun tak sempat nak melindungi diri sendiri. Lepas tu sudah kena diserang daripada kuman ataupun virus. Jadi catalase ni memang sangat penting. Tak kira lah berapa banyak vitamin C pun, tapi kalau enzim ni tak cukup, dia pun tidak berkesan juga. Jadi ini sangat-sangat penting. Jika badan tiada catalase yang secukupnya, ia akan menyebabkan banyak jenis penyakit seperti diabetes, darah tinggi, kurang darah, penyakit Parkinson, kanser. Jadi ini semua boleh dielakkan jika kita ada enzim catalase ini yang secukupnya. Okey, saya percaya bahawa semua orang akan anggap bahawa penyakit sistem penghadapan ni bukanlah masalah kos besar pun. Kan? Masalah sembelit memang mungkin tak ada kos. Tetapi mari kita tengok apa jumlah yang terdapat dalam kajian. Kos untuk merawat penyakit sistem penghadapan adalah $136 bilion Amerika Syarikat. Ini bukan ringgit Malaysia, ini dalam US dollar. Jadi dia memang 4 kali ganda lah. Ini bukan jumlah yang kecil tau, ini memang jumlah sangat besar. Mungkin anda akan fikir, ada penyakit yang lebih serius seperti penyakit sakit jantung. Kos untuk merawat penyakit ini mungkin lebih besar. Mari kita lihat. Penyakit jantung ini kita tak nafikan bahawa ini memang number 1 in the world. Nombor 1 penyakit dalam seluruh dunia. Tapi kos untuk merawat penyakit sakit jantung ini tak sebesar macam kos nak merawat sistem penghadapan. Dan dia punya perbezaan tu sangat besar tau. 136 dengan 113. Saya rasa dia punya perbezaan ni memang ketara. Kita boleh berbanding dengan kes kemalangan. Itu pun kalau tak ada kaki, tak ada tangan, kos tu memang tinggi. Tapi tak setinggi macam sistem penghadapan. Adalah kesihatan mental. Jadi berdasarkan kajian ini, kita kenalah make sure, 100% make sure tak naklah ada apa-apa penyakit sistem penghadapan. Sebab penyakit ini bukan sahaja sakit fizikal tau. Dia bukan sahaja penyakit fizikal. Dia pun sangat sakit untuk dompet kita. Dompet kita pun akan nangis. Banyak duit macam ni. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab sistem penghadapan ini sangat penting. That's why universiti pun mengambil banyak masa untuk mencari ramuan yang betul-betul boleh membantu sistem penghadapan kita. Jadi berdasarkan kajian ini buah kiwi boleh melegakan masalah sembelit dan mengurangkan masalah perut atau angin. Jadi saya rasa banyak orang akan rasa sembelit ni macam keadaan biasa saja. Kan, kita pergi toilet for one day macam not a big thing. Tetapi bayangkanlah kalau sehari, just sehari saja ada keadaan sembelit ni, maksudnya badan kita akan menyerap jumlah 1 hari lebih toksin dalam badan kita.
satu hari mah. Jumlah toksin satu hari yang badan kita mengeluarkan tu memang sangat banyak tau. Di samping itu, masa najis kita kalau terkumpul lama dalam usus besar kita, ia akan jadi sangat keras. Okay? Dan kalau usus besar kita nak bergerak, okay, ia akan melukakan dinding usus besar kita. Ini adalah sebab kita akan ada akan berdarah dalaman. Kalau kita pergi toilet tu, berdarah. Ini adalah sebabnya. Okay. Jadi enzim antinidin ni pun sangat penting, okay, untuk membantu pencernaan protein di perut dan usus kecil. Okay, wow. Lepas kita dah berterang 16 jenis enzim, macam Unicity rasa macam tak cukup. Okay, kita kena tambah lagi. Bagi dia lebih hebat. Okay, jadi dalam Enzygen B+ ni, kita pun dah letak bukan saja satu jenis vitamin B, atau 4 jenis vitamin B. Wah, ini memang kau-kau ah. Okay. Dia sangat penting dalam proses metabolisme kita. Di samping itu, ia pun sangat penting untuk kita mengawal emosi kita. Jadi kalau rasa macam cepat marah kan, kalau kita makan ni, dia memang boleh bagi kita bertenang. Okay. Akhirnya sekali dia boleh melintungkan hati kita. Alright. Jadi, Enzygen B+, jika kita makan suplemen ini, apa perbezaannya dengan jus buah kat luar ataupun enzim yang ada di pasaran? Jadi fungsi nombor 1 adalah melindungi DNA kita. Tadi kita pun belajar. Okay. Ada banyak-banyak aspek luar yang akan menjejaskan struktur DNA kita. Jadi kita kena memastikan bahawa kita kena protect DNA kita. Kalau tidak, ia akan meningkatkan risiko pelbagai jenis kanser. Ini pun kalau kita melindungi DNA kita, maksudnya organ seluruh badan pun akan dijaga. Kedua, Enzygen B+ boleh tolong kita mengawal tahap gula. Tidak jangka kan, okay, just satu enzim saja boleh tolong kita, membantu kita mengawal tahap gula. Okay, ia boleh mencepatkan proses penghadaman karbohidrat. Kita akan lebih mampu untuk mencernakan makanan yang berkarbohidrat. Jadi ini tidak kira lah, ada tak penyakit diabetes, ada masalah gula ke tak, jika kita semua boleh proses karbohidrat dengan lebih bagus, saya rasa ini memang sifat yang sangat bermanfaat untuk semua. Okay, kalau saya suka makan nasi, okay, kalau badan saya boleh mencernahkan dia dengan lebih baik, means saya tak perlu risaulah sangat. Okay, ada apa-apa kesan sampingan kalau saya makan terlebih, ada masalah berat badan dan sebagainya. Jadi saya rasa sifat ini sangat penting lah. Okay, ini memang the star. Okay, kalau kita ada Enzygen B+, dia macam booster. Dia akan meningkatkan kesan makanan dan suplemen yang kita makan. Okay, tidak kira lah suplemen apa. Okay, jika sekarang ni anda nak menjaga kesihatan kulit, okay, nak dia nampak lebih cerah, nampak muda lagi. Jadi kalau kita makan kolagen, okay, kolagen dengan ni efek memang best. Dia kesan tu bukan sahaja lebih besar, dia pun akan lebih cepat. Jadi kalau kita makan protein dengan kolagen dengan ni, memang kita akan tengok efek cepat. Okay, tidak kira lah kalau kita nak meningkatkan kesihatan imuniti juga, kalau kita makan Enzygen ni, dia pun boleh naikkan efek tu. Okay,
Enzigen B+ pun boleh tolong mengurangkan sensasi pedih ulu hati, okey ya, masalah gastrik. Ya, saya tahu actually ramai orang ada masalah ini. Okay, kenapa ada masalah ini? Because makanan ada dalam badan, tak boleh nak dicernahkan, dia akan terkumpul dalam badan kita. Jadi kalau kita boleh menyelesaikan masalah ini, saluran usus akan jadi sangat lancar, memberikan kita kelegaan dan keselesaan. Kita akan rasa best saja. Dan dia boleh bantu memperbaiki seluruh sistem pencernaan badan kita. Akhir sekali, ia boleh tolong meningkatkan deria rasa anda. Jadi kita boleh lebih menikmati proses makan tu. Masa kita makan buah-buahan atau makan sayur-sayuran, kita akan rasa dia macam lebih fresh, manis. Bukan itu manis yang tak gula punya tau. Dia kemanisan semula jadi. Saya rasa proses ni memang sangat enjoyable. Kalau kita boleh menikmati makanan dengan semula jadi, kita tak perlulah nak letak banyak garam ataupun gula yang tinggi. Jadi dengan ini, kita pun tak akan menambah berat badan. Jadi kalau kita boleh turunkan berat badan, saya rasa kesan ini memang sangat bagus. Okey, saya harap saya tak cakap dengan lama sangat. Last sekali, saya sangat bangga, very proud to announce kita punya Enzigen B+ ini boleh terdapat dalam kamus perubatan ini. Physician Death Reference macam kamus rujukan tau, untuk para doktor. Jika mereka nak buat apa-apa penjangan, mereka akan merujuk kamus ini. Jadi bukan semua suplemen boleh masuk kamus ini. Boleh masuk ni maksudnya memang berkualiti baik. Jadi sistem penghadaman ini penting ke tak? Ini bukan masalah orang tua tau. Bukan orang yang berusia kena jagalah ni. Saya rasa ini memang kita kira lah orang masih kanak-kanak ke ataupun orang dewasa ke, semua orang kena menjaga sistem penghadaman kita. Sebab sekarang ni memang terlalu banyak faktor luar dalam makanan atau di udara akan mencegaskan ataupun menjejaskan kesihatan badan kita. Jadi, semua orang memerlukan Enzigen B+. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana sudi meluangkan masa dan saya harap adalah belajar sesuatu. Sekarang saya nak bagikan masa kepada MC kita, Syah. Okey, terima kasih Claudia di atas penerangan yang cukup jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Kita dapat dengar tadi banyak fungsi dan manfaat untuk badan kita. Anda semua dengar dan ambil nota apa yang anda faham. Okey, salah satunya Enzigen B+ ni ada 16 jenis enzim. Itu yang membezakan produk kita dengan pasaran di luar. Selain itu, dia ada 4 jenis vitamin C. Hebat kan? Okey, tapi belum cukup kan? Okey, jom kita dengar satu lagi testimoni yang berjaya dari salah seorang pelanggan setia Unicity. Siapa? Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan, kita persilakan Puan Shalina. Hai, selamat malam semua. Dengar kan? Okay. First of all, thank you Claudia, Syah. Also, thank you Unicity untuk Enzigen Plus ni. Okay, basically saya dah makan Enzigen Plus dah 2 months. Okay. Sorry Shalina, your camera is not facing your face. Oh, is it? Yeah. Just have to rotate. Okay, hold on now. Okay. Wait. Can. Can or not? Alright, sure.
Continue. Can. Okay, thank you. Sorry. Okay, dah kali kedua. I think this is my second month taking my Exigent B+. Now, first thing first of all, apa yang saya rasa kenyang. I think saya begin to lose more weight with the help of Exigent Plus, dengan penolongan Exigent Plus. Basically lepas saya makan protein shake, saya dah tak cari makan lagi. I think boleh tahan lagi 5 jam, 6 jam sometimes. And then rasa penat, lelah dah banyak kurang, dah tak ada rasa penat sangat dengan baby, dengan jaga anak-anak kecil kan. And buang air besar memang best, lagi bagus compared, kalau you makan Clear Start and you add on dengan Exigent B+, I think dia punya Clear lagi better. I think that one everybody must try lah. And then sakit ulu hati. Kebanyakan kita apabila kita makan makanan yang makanan tu either perut kita masuk angin ataupun makanan berminyak, makanan pedas, kita senang dapat sakit ulu hati. Exigent B+ helps a lot, banyak tolong. Dengan lagi satu kulit. Ya. Saya rasa kulit saya makin better. I think if you can see no makeup, nothing, tak payah powder pun. I think Claudia can see, right? Makin merah-merah, makin better. Apa Claudia cakap betul. Minum collagen, tambahkan Exigent Plus every day. I think itu banyak membantulah. So basically pada saya makan Exigent B+ ni, ia membantu untuk boost up apa saja suplemen yang saya dah makan. So macam protein, dia lagi menahankan lapar lagi lama. Dia bertindak, saya dapat rasa tindak balas tu lagi lebih daripada biasa. You minum collagen, tambah Exigent B+ kan, dia lagi boost up the collagen. And imagine saya punya umur dah 43 dengan anak 5, dengan all my busy routine, and kalau my skin boleh this kind of such a good skin, tak payah nak banyak-banyak skincare, I think this is the best product ever from University. And then pembuangan air better. I think I think dah banyak dah saya share. I think that's all, Claudia. Thank you. Okey, terima kasih Puan Shalina di atas perkongsian anda tadi. Okey, sekarang ni ada sebarang pertanyaan, boleh nyatakan di ruangan mesej yang disediakan. Okey, untuk pengetahuan semua, produk ni telah pun berada di pasaran Singapura. Anda boleh dapatkan terus dari kaunter atau secara atas talian. Untuk mereka yang berada di luar Singapura, terutamanya dari Malaysia, anda jangan risau sebab produk ni anda boleh beli terus melalui laman daripada website MY Express dan produk akan dihantar terus ke pintu rumah anda. Dan sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pegawai khidmat pelanggan Singapura dan Malaysia. Ada sebarang pertanyaan? Okey, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Semua stay safe.